Okay guys, ini adalah advanced teknik untuk smash. Okay, untuk yang basic tu smash, kita pegang neutral, lepas tu kita ada pegang rejaman, kita putar dia macam ni. Jadi apabila kita pukul, dia rata macam ni. Tapi smash yang begini untuk tujuan smash yang kencang dan laju. Tapi kalau untuk smash yang paling kencang, meletup, bukan ini tekniknya, iaitu dia ada dinamakan advanced teknik yang digunakan oleh profesional. Cara dia memegang ada berbeza sedikit. Kalau pegangan rejaman dia macam ni, bila dia smash macam ni, tangan tidak berubah dari depan ke belakang. Okey, untuk smash advanced teknik, dia bukan neutral, bukan juga pegangan rejaman, tetapi pegangan macam ni. Berbeza, dia keluar. Maksudnya penumbuk ini rata dengan batang raket ni. Yang penumbuk ini rata dengan batang raket ni. Jadi kalau kita tunjuk, dia jadi macam ni. Kalau dia jadi macam ni. Dia daripada neutral kita putar sedikit. Dia keluar, putar ke luar. Kita putar ke luar. Kalau smash amatur adalah macam ni, ke dalam. Untuk dia memukul 90 darjah. Tetapi kalau untuk smash profesional, dia keluar di sebelah luar. Okey. Apabila dia untuk smash, dia macam tarik panah ke belakang, dan untuk ke depan dia seumpama melontar. Okey. So, semasa dia melontar, dia akan memutung rata, lurus macam ni. Dia macam membelah. Jadi raket akan lebih laju. Apabila dia sampai kepada impact itu, di sinilah berlaku putaran. Dia tangan itu daripada smash tu, dia dari belakang tu begini, tapi apabila dia sudah memukul, dia akan jadi macam ni. Dia macam ni, berputar, tangan tu berputar. Dalam bahasa Inggeris dipanggil hand pronation, atau dalam bahasa Melayu, bahasa Malaysia, bahasa Indonesia dipanggil pronasi. Maksudnya dia berputar, ya, macam ni. So jadi daripada step dia jadi daripada macam ni, dia akan ke depan sampai ke atas tu, dia akan mula pronasi untuk memukul. Tapi semasa dia memukul itu, dia akan menjadi rata, dan dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi gini. Itulah kalau kita tengok, kalau smash, dia akan profesional, dia akan jadi macam ni. Dia jadi seperti pronasi tangan itu sepenuhnya. Jadi apabila dia maksimum pronasi, dia jadi macam ni. Itulah kalau kita tengok video klip semua pemain profesional yang mempunyai smash kencang 300 km, lebih 300 km, semua menggunakan teknik pronation, teknik pronasi atau teknik putaran. Itu daripada belakang dia rata. Bila dia ingin mencapai impact, dia akan buat putaran, dan dia macam ni, turun habis. Putaran begini. So kalau smash biasa, dia macam ni, dia putar macam ni, dia tidak ada pronation, hanya kekuatan tangan dan wrist, turun habis. Sama ada dia pukul macam ni ataupun ke begini. Tetapi kalau menggunakan teknik pronation, dia macam ni, sampai ke atas, tangan akan berputar, dan pronation. Dia seperti daripada tangan menadah, dia akan bertukar melangkung. Itulah pronation. So, apabila kita melakukan pronation ni, dia daripada badan, kekuatan daripada kaki naik ke dada, naik ke bahu, kita akan melakukan pronation. So, bila kita buat pronation tu, bahu akan naik ke atas. Inilah yang akan memindahkan tenaga bahu itu naik ke
siku. Dan pronation tu akan menjadi tepat. Dan dia akan memotong 90 darjah shuttle itu. Dan ini akan menyebabkan pukulan smash itu akan menjadi sangat deras dan sangat kencang. Jadi inilah dinamakan advanced technique. Bila berlakukan advanced technique ini. Okey. Smash yang kita biasa gunakan yang macam ni itu apabila dia dalam masa yang singkat kita perlu smash. Kita perlu smash yang kencang, laju dan kita tidak mempunyai masa yang banyak. Jadi kita gunakan smash yang macam ni. Tetapi apabila tu bola itu tanggung sangat tinggi di atas, kita mempunyai masa. Jadi kita boleh mengubah kedudukan kita daripada macam ni ke mengiring macam ni. Kita sudah buka sampai ke belakang smash kita tu. Dan apabila dia macam ni, dia sudah naik, badan akan bertukar, dahu akan naik ke atas dan pronation itu akan berlaku. Ini smash ni adalah smash yang paling kencang sebab semua kekuatan daripada tapak kaki naik ke betis, naik ke paha, naik ke perut, naik ke dada, naik ke bahu, naik ke siku dan akhir sekali dihantar ke kita punya gelangan tangan ni, di wrist kita ni, dan dia akan maximum impact dia di sini. Smash ni akan paling kencang. So kita akan dapat mengeluarkan keupayaan sebenar kita sebanyak 70 hingga 90% keupayaan kita. Smash itu dapat dikeluarkan sepenuhnya menggunakan teknik pronasi. Okey, inilah yang dinamakan advanced teknik dalam smashing. Okey. So kita bermula-mula cara pegang dia untuk pronasi, dia putaran dia keluar. Tujuan dia keluar ialah apabila kita pronasi itu dia akan macam ni. Dia akan bila tangan tu berputar dia akan rata macam ni, kita pukul. So bola tu akan maximum impact di sini. So dia akan daripada belakang dia kita tebas dia ke depan rata. Tetapi apabila dia di tengah kita buat pronation, kita pukul macam tu. So, untuk membiasakannya kita mesti untuk melatih perubahan daripada smash biasa kepada smash pronasi, kita boleh meminta kawan kita berlambungkan 20 kali bola tanggung. Untuk pada awalnya kita mula secara perlahan. Apabila kita sudah mendapat temponya, kita mula kencang dan boleh juga kita daripada kedudukan biasa macam ni dan kita tukar menjadi jumping smash pun boleh. Jadi kita alihkan ikut kebiasaan kita dan keserasian kita. Yang paling penting adalah timing semasa memukul itu, bola itu di hadapan kita. Kalau bola yang naik dia jatuh, kita pukul macam ni memang kencang, memang maksimum kencang. Okey, maksimum kencang. Kalau di sini kita smash, dia tidak kencang. Di belakang lagi tidak kencang. So, sekiranya kita ingin smash bola di belakang kepala kita, apa yang perlu dilakukan ialah kita kena undur ke belakang, ke langkah supaya bola itu di hadapan. Sekiranya kita tidak membuka langkah ke belakang, kita smash di atas sini, sekuat mana pun tangan kita, smash itu tidak akan kencang. So, untuk smash yang kencang mesti di hadapan. Kiranya tidak boleh, kita mesti mengubah kedudukan kita, membuatkan badan kita di belakang supaya bola di depan dan smash itu akan menjadi kencang. So inilah yang dinamakan smash pronasi yang digunakan oleh ramai pemain profesional. Jadi untuk kita menukar kebiasaan kita perlu berlatih. Sebab kadang-kadang kita terlalu biasa, terlalu terlesa dengan teknik yang lama, kita tidak dapat mengubah kepada teknik pronasi. So kita berlatih. Sebelum kita membuat perlawanan badminton, kita ada warming up session, kita panaskan badan, minta kawan kita tanggungkan bola sebanyak 10 hingga 20 kali untuk kita berlatih pukulan tersebut. Mula dengan perlahan, kemudian mula dengan kencangkan smash tersebut menggunakan teknik yang sama, sehinggalah menggunakan kaedah lompatan ataupun jumping smash, sehingga kita selesa dan kita mendapat tempo dan rhythm kita. Apabila kita sudah dapat membina kebiasaan kita, apabila
pada masa bila masa kita sudah menjadi pergerakan itu sudah menjadi otomatik tanpa perlu dipikirkan lagi. Tapi pada peringkat awal kita perlu mengira langkah kita, di mana raket kita, di mana kita putar, di mana kita buat promotion. Tetapi apabila kita sudah membiasakan bola itu ditanggung, kita membuat latihan berkali-kali, dia akan menjadi selesa dan menjadi rutin. Jadi pronation ni akan meningkatkan keupayaan smash kita, dan sekiranya kekuatan smash kita sebelum ni dia akan meningkatkan kekuatan smash kita. Boleh meningkat sebanyak 40 hingga 90%. Itu yang penting. Pada smash kita tidak ada bunyi, dia akan jadi berbunyi. Daripada tidak kencang, dia akan menjadi bertambah kencang. So kita secara teori kita buat, dan nanti kita perlu dibuat latihan pukul, dan praktikalnya kita lakukan sendiri semasa perlawanan. Sebab permainan badminton ni ada permainan yang laju, kita kena tangkas, berfikir dan bertindak. So, apa teknik yang kita pelajari itu kita laksanakan di gelanggang secara praktikal untuk mendapatkan keselesaan kita.